Baik. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung balik perbincangan berkenaan dengan darah haid daripada kitab Izalatul Iltibas fi Ahkamil Haidhi wal Istihadati wan Nifas. Anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilang. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan turuwul mani' dan zawalul mani'. Maksudnya datang mani' dan hilang mani'. Dan magang kita cerita dah ataupun semalam kita cerita dah bahawasanya perbincangan ni sebenarnya bukanlah perbincangan yang khusus berkenaan dengan darah perempuan. Perbincangan ni disebut oleh ulama fiqh dalam bab sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya walau kanat haidan aw nufasaa فانقطع الدم قبل خروج وقت صلاة من الصلوات الخمس وقد بقي من وقتها زمن يسع تكبير. Gasak ni dah masa ni. Okey. Ana buat kesimpulan sikit, lepas tu kita baca sikit semula kat gini, kita buat kesimpulan dulu. Jadi kita hak yang kita nak bincang ni masalah turuwul mani' dan zawalul mani', dua masalah. Yang pertamanya begini. Ini hak yang dinamakan sebagai turuwul mani'. Jadi seorang perempuan ni apabila masuk je waktu sembahyang, ketika tu dia masih lagi suci. Maksudnya belum lagi datang haid. Dalam tempoh tertentu tiba-tiba datang haid. Maka kena tengok daripada tempoh masuk waktu ataupun daripada masuk waktu sehingga keluar darah tu sempat tak untuk dia mengerjakan sembahyang. Kalau sekiranya sempat, maka wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut apabila dia mengalami suci nanti. Namun kalau sekiranya dia tidak sempat tempoh tersebut, maka tidak wajib dia qada balik sembahyang itu setelah daripada dia mengalami suci. Okey. Katakanlah amma tahara. Katakanlah tempoh yang diperlukan untuk 4 rakaat sembahyang zuhur secara ringkas, katakanlah 5 minit. Maka daripada masuk waktu hingga keluar darah saat itu 5 minit ke atas, maka ketika tu wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut setelah daripada dia mengalami suci. Tetapi daripada masuk waktu hingga keluar darah, kalau tidak sempat 5 minit, hanya sempat 2 minit sahaja ataupun seminit, maka ketika tu tidak wajib dia qada balik sembahyang tersebut setelah daripada dia mengalami suci. Baik. Baik. Dalam Telegram tu harap tutup suara okey, harap tutup suara dalam Telegram. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah dikirakan juga tempoh bersuci? Maka kata ulama, kena tengok. Kalau bersuci saat itu tidak boleh didahulukan di atas waktu sembahyang, maka perlu dikirakan tempoh bersuci itu. Tetapi kalau tempoh bersuci ataupun kalau bersuci itu boleh didahulukan sebelum daripada waktu sembahyang, maka tidak dikirakan tempoh bersuci itu. Okey, kita buat contoh. Bagaimanakah bersuci yang tidak boleh didahulukan di atas waktu sembahyang? Contohnya orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum, yang mana orang yang bertayamum ni, dia mesti kena tayamum setelah daripada masuk waktu. Jadi bermakna dia tidak boleh mendahulukan tayamum di atas waktu. Maka tempoh tayamum kena kira sekali dengan tempoh sembahyang. Kalau tempoh sembahyang 5 minit, tempoh tayamum seminit, maka dia perlu nak ada 6 minit, barulah kalau keluar darah, barulah wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut setelah daripada dia mengalami suci. Tetapi kalau bagi orang yang biasa, orang yang ambil wuduk macam biasa, bukanlah dia daimul hadath, maka tidak disyaratkan berwuduk di dalam waktu. Jadi bermakna tempoh bertaharah tidak diambil kira. Sebab benda tu boleh didahulukan di atas waktu. Okey, itu ukuran. Itu hak yang disebut oleh ulama muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang dinamakan sebagai turuwul mani'.
Yang keduanya kita nak bincang berkenaan dengan zawalul mani'. Zawalul mani' ni maksudnya hilang mani'. Maksudnya seorang perempuan saat itu dia datang haid. Tiba-tiba di dalam waktu sembahyang haid dia berhenti. Itu dia panggil hilang mani', hilang yang menghalang daripada sembahyang. Jadi adakah wajib dia kena sembahyang untuk waktu tersebut? Okey. Kata ulama kena tengok. Dia sempat tak kadar takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita kata Allahu Akbar lebih kurang dalam 2 saat. Jadi kalau darah tu berhenti, waktu berbaki 2 saat, maka wajib dia kena sembahyang waktu tersebut. Apatah lagi kalau sekiranya lebih daripada 2 saat. Apatah lagi kalau sempat 1 rakaat. Apatah lagi kalau sempat untuk mengerjakan keseluruhan sembahyang dalam waktu. Hanya sempat takbiratul ihram sekali pun wajib dia kena sembahyang. Okey, sebagai contoh. Katakanlah sembahyang subuh. Kita buat contoh sembahyang subuh. Sembahyang subuh, waktu subuh habis pukul 7. Sebagai contoh, waktu subuh habis pukul 7. Jadi perempuan ni masih lagi ada darah haid. Tiba-tiba dalam pukul 6, 59 minit, 50 saat, tinggal lagi 10 saat untuk habis waktu subuh, tiba-tiba darah dia berhenti. Darah haid dia berhenti. Jadi hanya berbaki 10 minit lagi 10 saat lagi untuk habis waktu subuh. Jadi 10 saat tu sempat takbiratul ihram. Hak ni tidak dikirakan juga tempoh sama dengan masalah tadi, tidak dikira tempoh bertaharah. Tidak dikira tempoh bertaharah. Hanya kira tempoh sekadar takbiratul ihram sahaja. Maka ketika tu wajib dia kena sembahyang subuh. Jadi dia kena mandi wajib. Lepas daripada mandi wajib, habis dah waktu subuh, maka dia kena qada balik sembahyang subuh tersebut. Okey. Okey, kita sambung bacaan kita. Amma at-taharatu allati yumkinu taqdimuha 'ala al-waqti fala yu'tabaru mudiyyu zamanin yas'uha. Adapun bersuci yang boleh didahulukan bersuci itu di atas waktu. Bersuci yang boleh kita dahulukan di atas waktu, maka tidak dikirakan tempoh berlalu masa yang telus untuk bersuci itu. Boleh. Jadi kalau sekiranya bersuci itu boleh didahulukan di atas waktu. Sebagai contoh, wudu orang yang biasa, yang tidak ada penyakit kecing dedah, ataupun orang yang tidak bukan daimul hadas lah, dan bukan dia bertayamum, maka dia boleh mendahulukan taharah di atas waktu. Maka tidak dikirakan berlalu tempoh yang telus untuk bersuci. Maksudnya tempoh bersuci tidak dikira. Hanya cukup kira tempoh sembahyang sahaja. Kalau dia sempat tempoh sembahyang hanya 5 minit, walaupun kalau campur dengan bersuci 2 minit lagi, jadi 7 minit, dia sempat 5 minit je. Daripada masuk waktu hingga keluar darah, maka tetap wajib dia kena sembahyang. Sebab tempoh bersuci tidak dikira. Okey, itu maksud dia, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-mas'alatu tusamma mas'alatu quruwil mani'. Masalah ni dinamakan sebagai masalah datang mani'. Wal muradu bil mani' ma yamna'u as-salah min nahwi haidin wa nifas. Maksud dengan mani' penghalang di sini adalah perkara yang menghalang sembahyang, iaitu haid, nifas dan seumpamanya. Okey. Rasa macam baca dah. Tak apalah, kita baca sekali lagi ya. Walau kanat haidan aw nufasaa, sekiranya seorang perempuan tu datang haid ataupun perempuan tu datang nifas, fanqata'ad dam, maka berhenti darah qabla khuruji waqti salatin min as-salawatil khams, sebelum keluar waktu satu sembahyang daripada sembahyang 5 waktu, wa qad baqiya min waqtiha, dan sedangkan masih lagi berbaki daripada waktunya, zamanun tempoh masa, yasa'u takbiratul ihram, yang telus takbiratul ihram, fa akthar, lebih daripada takbiratul ihram, fayajibu 'alaiha, maka wajib atas perempuan tersebut al-mubadaratu, bersegera bisalati, dengan sembahyang, in kana al-waqtu baqiya, jika waktu masih lagi berbaki. Jadi dia kena segeralah. Tak lewat main-main lah. Tak lewat main-main. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya dia tidak sempat, ataupun wa illa, dan jika tidak waktu itu berbaki. Tadi kan al-waqtu baqiya, wa illa ay wa illam yakunil waqtu baqiya. Maksudnya waktu habis dah. Memanglah dia sempat tempoh takbiratul ihram dalam waktu. Dia sempat. Tapi nak pergi ke mandi wajib apa semua sekali tu habis waktu. Selesai dak dang sembahyang, habis dah waktu. Ketika tu katanya lazimaha qada'u hadhihi as-salati
lazimlah wajib akan dia qada sembahyang ini in salimat minal mawani'i qadra ma yasa'u salatain ma'at taharah. Jika dia selamat, maksudnya jika tidak ada minal mawani' daripada perkara-perkara yang menghalang kewajipan sembahyang kadar tempoh yang telus dua sembahyang bersama dengan bersuci. Baik. Hak ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak faham masalah ni kita kena buat contoh. Dia mawani'us salah, dia bukan hanya haid nifas sahaja. Perkara yang menghalang sembahyang bukan haid nifas sahaja. Bahkan gila juga termasuk dalam mawani'us salah. Apabila seorang tu gila, maka ketika tu tidak wajib atasnya sembahyang. Okey, itu jadi maksud mawani'us salah. Mawani'us salah ni maksudnya perkara-perkara yang menghalang seseorang ataupun yang menghalang kewajipan sembahyang ke atas seseorang. Apabila ada perkara ni, maka terhalang dia daripada ataupun dia tidak lagi diwajibkan mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu. Okey, itu maksud dia. Okey, cerita dia lagu mana? Okey, katakanlah seorang perempuan ni dia datang haid. Tiba-tiba haid dia berhenti. Yang mana tempoh haid dia berhenti sehingga habis. Daripada tempoh darah haid dia berhenti sehingga habis waktu sembahyang, dia sempat sekadar takbiratul ihram. Maka ketika tu kata ulama wajib dia kena sembahyang untuk waktu tersebut. Kalau lepas daripada dia mandi wajib, waktu habis dah, maka dia kena qada. Kalau waktu masih lagi berbaki, maka wajib dia kena sembahyang dalam waktu. Okey, itu maksud dia. Tapi dia ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua lagu mana? Syarat yang kedua, kalaulah sekiranya perempuan saat itu selamat daripada mani', kadar telus 2 sembahyang dan taharah. Kadar telus 2 sembahyang dan taharah. Okey, 2 sembahyang. Okey, 2 sembahyang sebagai contoh, 2 sembahyang ni zuhur dengan asar. Okey, sebagai contoh zuhur dengan asar. Taharah bersuci. Okey, sebagai contoh kalau dia perlu mandi wajib, kita kata 2 minit mandi wajib. 2 minit mandi wajib. Lepas tu kenapa dia kata 2 sembahyang? Sebenarnya bukan syarat 2 sembahyang, 1 sembahyang pun cukup dah. 2 sembahyang nanti kita akan cerita lepas daripada ni. Cuma kita nak cerita qada yang 1 sembahyang dulu. Kita nak cerita 1 sembahyang. Okey, gini. Katakanlah kita buat contoh mudah. Seorang ni dia datang haid. Tiba-tiba darah haid dia berhenti dalam waktu subuh. Dalam pukul 6.30 darah haid dia berhenti. Okey, pukul 6.30 darah haid dia berhenti. Subuh habis pukul 7. Jadi daripada darah haid berhenti sehingga habis waktu setengah jam. Tetapi tiba-tiba dia gila. Lepas daripada pukul 6.30 dia gila. Dia gila ni termasuk dalam mim mawani'is salah. Apabila dia gila, dia tak nak sembahyang, adakah wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut? Kerana dia telah suci daripada haid ketika masih lagi di dalam waktu sembahyang. Kata ulama, wajib ke tak dia qada balik sembahyang tersebut, dia kena tengok daripada dia suci ataupun bersih daripada haid sehingga gila, dia sempat tak tempoh masa bertaharah dengan tempoh masa sembahyang. Okey, sembahyang subuh katakanlah 4 minit sebagai contoh. Bertaharah katakanlah 2 minit, jadi 6 minit. Daripada berhenti darah sehingga dia gila dang dak 6 minit. Kalau dang 6 minit, maka wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Kalau tidak dang 6 minit, maka tidak wajib qada balik sembahyang tersebut. Hak ni kena kira juga tempoh taharah. Tapi kalau tidak berlaku mani' setelah daripada mengalami suci, tidak terjadi pula mani', maka taharah tidak dikirakan, atau maksud tempoh taharah tidak diambil kira. Jadi harap-harap hak yang mengikuti pengajian ni fahamlah masalah ni. Ana jelas sekali lagi sebab masalah ni ramai orang tukar sehingga kan ada satu buku ditulis ataupun ada satu buku yang membincangkan tentang darah haid, nifas, istihadah perempuan, yang mana dia tertukar dengan masalah ni sehingga kan dia khabar mesti kena ambil kira juga tempoh bersuci. Dan ana ada buat penulisan yang panjang dalam masalah ni. Jadi bagi mana orang yang nak baca penulisan ana yang panjang dalam masalah ni, boleh tengok dalam Facebook ana,
Yang mana penulisan bab ni ana tulis panjang lebar ketika ana mengkritik satu buku berkenaan dengan haid, nifas, istihadah yang tersilap dalam merungkaikan permasalahan ni. Ana tak silap ingat penulisan ana masalah ni pada tahun 2018 lagi. Jadi boleh ceklah dalam Facebook ana dalam tahun 2018. Hak yang lebih tepat ana tak ingat dah. Mungkin Zo Fadli boleh kongsi link tentang permasalahan tersebut yang ana tulis panjang lebar. Cuma ana nak cerita sekali lagi sebelum daripada kita baca kitab supaya kita faham permasalahan ni agar kita tidak bercelaru dalam mencampur satu masalah dengan satu masalah yang lain. Okey. Kita buat contoh waktu subuh lah mudah. Jadi seorang perempuan ni dia datang haid. Tiba-tiba dalam pukul 6.45 darah haid dia berhenti. Maka daripada 6.45 kepada pukul 7 saat itu, waktu lebih kurang dalam 15 minit lagi. Maka bermakna wajib dia kena sembahyang subuh. Jadi tidak boleh dia nak tidur dulu, dah apalah qada, tak boleh. Wajib dia kena sembahyang subuh. Dia kena mandi wajib, lepas tu dia kena sembahyang subuh. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, darah haid dia berhenti dalam 6.59. Tinggal seminit lagi nak habis waktu subuh. Okey, menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib juga dia sembahyang subuh. Okey, apabila dia mandi, lepas daripada mandi ternyata habis dah subuh, maka wajib dia kena qada sebalik sembahyang subuh tersebut. Okey, dua. Yang ketiga, orang puang ni pukul 6.30 darah haid dia berhenti. Tiba lepas daripada darah haid dia berhenti, tidak sempat dia sembahyang, tiba-tiba datang pula manik yang lain. Okey, boleh faham? Datang manik yang lain. Jadi apabila datang manik yang lain, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tu wajib tak dia qada balik sembahyang subuh apabila dia sembuh daripada gila kat gigi? Kata ulama kena tengok. Daripada berhenti haid sehingga datang gila saat itu, dia sempat tak tempoh bersuci dengan tempoh waktu untuk mengerjakan sembahyang subuh. Dia bukan kira dua sembahyang, kira satu sembahyang. Okey, jelas tak Min? Kira satu sembahyang. Okey, tempoh bersuci katakanlah perlu kepada 2 minit. Sembahyang subuh 4 minit. Jadi 6 minit. Jadi daripada waktu berhenti darah sehingga gila saat itu tak sampai pun 6 minit. Jadi lepas daripada disembuh daripada gila, tak wajib dia qada balik sembahyang tersebut. Okey, jelas? Nampak tak? Okey, ada pun kalau dia sempat daripada tempoh berhenti darah hingga gila saat itu lebih daripada 6 minit, 15 minit, 6.45 baru gila, maka lepas daripada dia sembuh daripada gila, wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Jadi masalah yang ketiga ni dia tidak sama dengan masalah yang kedua dan masalah yang pertama hak yang kita buat contoh saat ni. Jelas tak? Baik. Hak yang kira dua sembahyang gini, hak kira dua sembahyang gini. Sebab dalam kitab dia kata kira dua sembahyang. Okey, gini. Hak yang kira dua sembahyang. Orang ni darah dia berhenti dalam waktu asar. Apabila darah dia berhenti dalam waktu asar, maka wajib dia kena sembahyang asar. Dalam masa yang sama wajib dia kena sembahyang zuhur. Wajib dia kena sembahyang asar dan wajib dia kena sembahyang zuhur. Dan benda ni ana juga tulis beberapa penulisan berkenaan dengan masalah ni. Sebab apa wajib dia kena sembahyang zuhur? Kerana waktu asar adalah waktu bagi zuhur. Bagi orang yang ada keuzuran. Maka lebih aula lagi satu waktu bagi orang yang dalam keadaan darurah, iaitu perempuan yang suci daripada haid dalam waktu asar. Jadi wajib dia kena sembahyang asar, dalam masa yang sama wajib dia kena sembahyang zuhur. Baik. Bilakah wajib juga dia kena sembahyang zuhur? Ketika mana lepas daripada dia mengalami suci, sempat tempoh 2 sembahyang dan 1 suci. Tu. Sempat tempoh 2 sembahyang dan 1 suci sebelum daripada datang manik yang lain. Tetapi kalau tidak ada manik yang lain, tidak berlaku gila setelah daripada dia mengalami suci, maka tidak disyaratkan sempat tempoh 2 sembahyang. Bahkan kalau sempat takbiratul ihram sekalipun, tetap wajib dia kena sembahyang asar dan tetap wajib dia kena sembahyang zuhur. Okey, ini dua permasalahan yang berbeza. Dan kedua masalah-masalah ni ana ada tulis dengan dalam satu penulisan yang panjang. InsyaAllah bagi mana-mana yang nak baca penulisan ni, kita akan kongsi link dia. Mungkin Ustaz Zulfadli tolong kongsi link dia. Boleh cari dalam Facebook ana berkenaan dengan permasalahan yang ana sebut tadi. Baik. Okey, kita tengok
apa hak yang dia cerita. Mithlu, contohnya antathura, sucilah perempuan saat itu suci daripada haid. Akhir waqtil asri, pada penghujung waktu asar. Pada penghujung waktu asar, dia mengalami suci daripada darah haid ataupun mengalami suci daripada darah nifas. Wa qad baqiya min waqtiha, sesungguhnya masih lagi berbaki daripada waktu asar, qadru takbiratul ihram, kadar takbiratul ihram. Sekadar takbiratul ihram. Okey, cik kata takbiratul ihram ni. Cuba buat takbiratul ihram. Allahu akbar. Berapa saat? 2 saat lebih kurang. Okey. Pada penghujung waktu asar berbaki tempoh 2 saat. Fa akthar, lebih daripada 2 saat. Mungkin seminit, 2 minit, 3 minit. Yang penting sekurang-kurang tempoh kadar takbiratul ihram. Ketika itu fayajibu 'alaiha, maka wajib atasnya salatul asri wadh-dhuhri. Wajib atasnya sembahyang asar dan sembahyang zuhur. Mesti dia kena sembahyang asar sekali dengan sembahyang zuhur. Li'annaha, kerana sesungguhnya zuhur tujma'u ma'aha, dijamak sembahyang zuhur bersama dengan sembahyang asar. Wa kadzalikal maghribu wal isya, sama juga sembahyang maghrib dan isya. Maksudnya kalulah darah dia berhenti di dalam waktu isya. Okey, darah dia berhenti dalam waktu isya, walaupun tempoh berhenti saat ni tu hanya sekadar takbiratul ihram lagi. Hanya sekadar takbiratul ihram sahaja. Maka ketika tu wajib dia kena sembahyang isyak dan kena sembahyang maghrib. Tapi dia ada satu syarat lagi ya. Syaratnya jangan datang manik selepas daripada tu. Kalau datang manik sedangkan tidak sempat tempoh berhenti darah sehingga datang manik, untuk menyempurnakan 2 sembahyang dan dicampur dengan satu taharah, maka ketika itu tidak wajib dia sembahyang. Tidak wajib 2 sembahyang lah. Kalau dang 1 sembahyang, wajib 1 sembahyang je. Tidak wajib 2 sembahyang. Okey. Jadi Ustaz Zulfadli tu ada dah kongsi penulisan ana berkenaan dengan permasalahan yang ana sebut saat ni tu. Boleh baca ya. Lepas tu hadang molek. Penulisan ilmiah ni dia kena hadang molek lah. Sebab penulisan ilmiah dia bukan macam baca buku gila-gila, buku hujang kalau dululah. Ataupun Dragon Ball. Waktu baca gitu pun tak apa. Penulisan ilmiah ni kena hadam molek baru kita faham. Baik. Cuma ana nak bincang juga kenapakah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana seorang perempuan mengalami suci dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang asar dan wajib dia kena sembahyang zuhur. Okey, kenapa? Berkenaan dengan sembahyang asar, hak tu jelas. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah. Sesiapa yang sempat 1 rakaat daripada sembahyang, maka dia sempat sembahyang tersebut. Dan kalau disempat 1 rakaat, maksudnya disempat tempoh 1 rakaat, darah haid dia berhenti dalam waktu asar, hanya berbaki 1 rakaat waktu asar, untuk habis waktu asar daripada tempoh berhenti darah, maka disempat sembahyang asar, sebab wajib dia kena sembahyang asar. Manakala qada takbiratul ihram, ulama mazhab Imam Syafi'i kata tetap wajib juga dia kena sembahyang asar, kerana apabila dia sempat takbiratul ihram, maka kira sempat juga. Apabila sempat takbiratul ihram, maka kira sempat juga sembahyang asar. Okey, kalau sempat sekadar 1 rakaat, itu adalah pandangan majoriti ulama. Manakala kalau sempat hanya sekadar takbiratul ihram, itu berlaku khilaf. Namun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana sembahyang ni dia tidak berjuzuk, maksudnya kita nak kerak-kerak tak boleh. Jadi bila sempat takbiratul ihram, seolah-olah sempat keseluruhan sembahyang, maka ketika tu wajib dia kena sembahyang asar. Okey, soalannya kenapa pula kena sembahyang zuhur? Jawapannya adalah kerana sembahyang zuhur dan asar adalah satu waktu. Satu waktu bagi orang yang ada keuzuran. Bagaimana maksud orang yang ada keuzuran? Okey, kita kena buat contoh gini untuk kita faham. Ataupun kita kena hurah gini untuk kita faham. Kita kalau kita bermusafir, okey, ana ni sekarang ni ana bermusafir. Ana bermusafir, ana sebab sekarang ni ana ada kawasan Marang. Ana duduk di Kemamang, ataupun ana duduk di Kemasik. Sini dengan Kemasik ni lebih kurang 100 km lebih lah. Sebab saat ni ana pergi mesyuarat di Jabatan Mufti Terengganu. Ana ada mesyuarat sikit. Lepas tu ana tidak sempat balik rumah tu, kita buat online dalam kenderaan sahaja. Jadi ana bermusafir. Jadi apabila ana bermusafir, maka ana boleh buat jamak. Boleh buat jamak taqdim dan boleh buat jamak takhir. Maksud jamak takhir ni adalah kita sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Kita sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Itu maksud jamak takhir.
Okey, masa kita buat jamak takhir, katakanlah kita masa pukul 5 kita bangun, kita berhenti di masjid ke, surau ke, RNR ke, untuk kita sembahyang jamak takhir pada pukul 5. Ini lebih dari pukul 5 ni sebagai contoh je. Okey, kita pun sembahyang asar ataupun kita sembahyang zuhur dulu. Kita sembahyang asar dulu tak apa, sembahyang zuhur dulu pun tak apa. Sebab jamak takhir tidak disyaratkan buat mana dulu. Berbeza dengan jamak taqdim. Okey, ketika kita sembahyang zuhur dalam waktu asar, kita sembahyang zuhur dalam waktu asar, bukanlah kita sembahyang zuhur secara qada, bukan. Bukan kita sembahyang zuhur secara tunai. Okey, boleh faham? Bukan kita qada. Kita buat jamak takhir, kita sembahyang zuhur dalam waktu asar, kita bukan buat sembahyang zuhur dalam waktu asar secara qada, bukan kita buat tunai. Tunawan ni, habis dah waktu zuhur. Tak. Dah habis lagi waktu zuhur. Kerana bagi orang yang ada keuzuran. Keuzuran di sini adalah bermusafir. Orang yang bermusafir, waktu zuhur dan asar adalah satu waktu bagi dia. Ketika dia sembahyang zuhur dalam waktu asar, bermakna dia sembahyang zuhur dalam waktu zuhur. Sebab asar dan zuhur adalah satu waktu bagi dia. Okey, bagi orang yang ada keuzuran, zuhur dan asar adalah satu waktu, maka sama juga dengan perempuan yang mengalami suci dalam waktu asar. Ketika masih lagi berbaki waktu asar, sebenarnya masih lagi berbaki waktu zuhur bagi dia. Kerana benda? Kerana zuhur dan asar adalah satu waktu bagi dia. Sebab itulah wajib dia kena sembahyang zuhur, sembahyang asar, dan dalam masa yang sama wajib juga dia kena sembahyang zuhur. Dan ni sebenarnya adalah pandangan majoriti ulama. Ni pandangan majoriti ulama. Pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hambali, dan pandangan sebahagian daripada ulama sahabat Rasulullah, pandangan Abdul Rahman bin Auf. Hatu boleh tengok dalam penulisan ana tulis belaka pandangan sebahagian daripada sahabat, antaranya Abdul Rahman bin Auf, dan pandangan majoriti ulama mazhab termasuklah pandangan mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i. Boleh tengok dalam penulisan yang dikongsi oleh saudara Zulfadli. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita faham wajib dia kena sembahyang zuhur ketika darah berhenti dalam waktu asar, dan wajib dia kena sembahyang maghrib ketika darah berhenti dalam waktu isyak, kerana zuhur dengan asar adalah dua sembahyang boleh jamak, dan zuhur dengan asar dikirakan satu waktu, maghrib dengan isyak dikirakan satu waktu. Jadi bermaknanya kalaulah darah dia berhenti dalam waktu maghrib, wajib dia kena sembahyang maghrib, dan tidak wajib dia kena sembahyang asar. Kalau darah berhenti dalam waktu subuh, wajib dia kena sembahyang subuh, tidak wajib dia kena sembahyang isyak. Kerana subuh dengan isyak tidak boleh dijamak, zuhur asar dengan maghrib tidak boleh dijamak. Sebab ada beberapa penulisan yang tersebar dalam Facebook, dalam WhatsApp, dia kata lagu mana? Dia kata gini, seorang perempuan yang mengalami suci dalam waktu asar, maka wajib dia kena sembahyang zuhur. Sebab dia? Sebab dia kata mungkin, ni alasan dia. Sebab mungkin masa zuhur saat ni tu darah berhenti dah tanpa dia sedar, tanpa dia tahu. Sama juga orang perempuan yang berhenti dalam waktu isyak darah dia, maka wajib dia kena sembahyang maghrib, sebab mungkin darah berhenti dah dalam waktu maghrib. Sebenarnya alasan ini tidak disebut pun oleh ulama. Itu alasan yang direka-reka oleh dia sahaja. Jangan kongsilah penulisan-penulisan tersebut yang tidak mempunyai sandaran daripada pandangan ulama muktabar, jangan dikongsi. Tapi kita ni suka berkongsi benda-benda yang pelik tanpa kita memastikan betul tak penulisan tersebut. Jadi kita cuba pastikan balik betul tak penulisan tersebut. Kalau kita mampu kaji, kita buat kajian. Kalau kita tidak mampu kaji, tanya orang-orang yang pandai. Jangan buat perkongsian benda-benda yang tidak ada sandaran ataupun benda yang tidak dirujuk daripada kalam ulama-ulama muktabar. Baik. Sebenarnya alasan tersebut tidak betul. Alasan tersebut, kalau kita guna alasan tersebut, maka bermaknanya orang yang berhenti darah dalam waktu maghrib, maka wajib dia kena sembahyang asar. Sebab ada kemungkinan darah berhenti dalam waktu asar. Kalau orang berhenti dalam waktu subuh darah dia, mesti dia kena sembahyang isyak. Sebab darah kemungkinan ada berhenti dalam waktu isyak. Itu tak betul sebenarnya. Alasan tu tak betul. Yang betulnya, apa yang kita sebut, maghrib dengan isyak, zuhur dengan asar adalah satu waktu bagi orang yang ada keuzuran. Maka sama juga ia adalah satu waktu bagi perempuan yang mengalami suci dalam waktu asar dan dalam waktu isyak. Jadi untuk faham lebih jelas, cuba baca penulisan yang ana tulis. Okey.
pengarang kita tak puas hati. Dia nak bagi contoh. Amthilatun tawdihiyah li hadhil masalah. Contoh-contoh tawdihiyah untuk masalah ini. Dia nak jelaskan masalah ini melalui contoh. Dia nak jelaskan masalah ini dengan melalui contoh. Okey, cuba kita tengok. Kata dia idza tahuratil mar'ah ataupun idza taharatil mar'atu, apabila sucilah oleh seorang perempuan, qabla khuruji waqti dhuhri bidaqiqatin, sebelum keluar waktu zuhur seminit. Seminit lagi nak keluar waktu zuhur, tiba-tiba dia darah dia berhenti. Seminit ni masalan contoh je seminit ni. Fa innahu yajibu 'alaiha qada'u salati adh-dhuhri faqat. Maka sesungguhnya wajib atasnya qada sembahyang zuhur sahaja. Okey, boleh faham? Jadi kalau dia suci sebelum daripada keluar waktu zuhur seminit, maka wajib atas dia qada sembahyang zuhur sahaja. Wala yajibu ma'aha qada'u salatil fajri, dan tidak wajib bersama dengan zuhur qada sembahyang fajar. Adakah wajib kena qada juga sembahyang subuh? Tidak wajib. Sebab dia li'annaha la tujma'u ma'aha. Kerana sembahyang subuh tidak dijamakkan dengan sembahyang zuhur. Zuhur tidak boleh dijamakkan dengan sembahyang subuh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, idza tahurat ataupun idza taharat, apabila sucilah ia perempuan qabla khuruji waqtil asri, sebelum daripada keluar waktu asar, bidaqiqatin, dengan seminit. Sebelum daripada keluar waktu asar seminit lagi. Masalan sebagai contoh, fa innahu, maka sesungguhnya yajibu 'alaiha qada'u salatil asri, wajib atasnya qada sembahyang asar. Wa yajibu ma'aha qada'u salatil dhuhri aidan, dan wajib bersamanya qada sembahyang zuhur juga. Sebab dia li'annaha tujma'u ma'aha, kerana sembahyang asar dijamak dengan sembahyang zuhur. Okey, boleh. Tapi dengan syarat yang kita sebut tadi. Dengan syarat lepas daripada darah berhenti tidak datang mani'. Kalau dia gila, maka kena ambil kira tempoh berhenti darah kepada gila saat itu sempat tak tempoh 2 sembahyang dan 1 taharah. Okey, boleh faham? Soalan insya-Allah kita jawab lepas ni ya. Soalan kita jawab lepas daripada ni. Minta dak handset ni. Dak jumpa. Allah, warna pula sedih ya. Main dak jumpa handset ni. Okey. Nanti insya-Allah ana tengok. Kalau tidak sempat kita jawab hari ni pun, kita jawab pada hari Ahad ni ya. Katanya idza tahurat qabla khuruji waqtil isya, apabila sucilah perempuan saat ni sebelum daripada keluar waktu isya, bi daqiqatin seminit. Jadi dia bangun sebelum subuh. Katakanlah subuh masuk pada pukul 5.45. Tiba-tiba 5.44 darah berhenti, tinggal seminit lagi nak habis waktu isyak, darah berhenti dah. Dak masuk subuh darah berhenti. Maka fa innahu yajibu 'alaiha qada'u salatil isya, maka wajib atasnya qada sembahyang isyak. Wa yajibu ma'aha, wajib bersama dengan isyak, qada'u salatil maghrib aidan, kena qada sembahyang maghrib juga. Li'annaha, kerana sesungguhnya kembali kepada isyak dijamak ataupun maghrib tujma'u, boleh belaka li'annal maghrib tujma'u, dijamak akan maghrib ma'aha ma'al isyak. Okey jelas Seterusnya idza taharat, apabila sucilah perempuan qabla khuruji waqti subhi, sebelum daripada keluar waktu subuh, bi daqiqatin, seminit. Masalan, daqiqah makna seminit sebagai contoh, fa innahu yajibu 'alaiha qada'u salati subhi, maka sesungguhnya wajib atasnya qada sembahyang subuh faqat sahaja. Wala yajibu ma'aha qada'u salatil isya, tidak wajib dia qada sembahyang isya. Sebab dia li'annaha la tujma'u ma'aha, sebab sembahyang subuh tidak boleh dijamak dengan sembahyang isya. Jadi ana harap apa yang kita bincang ni dapat fahamlah. Ana sebenarnya ana nak baca dalang tu ana nak baca, tapi oleh kerana duduk dalam kereta ni rasa tak selesa, sebab kita tengok bawah, lepas tu tulisan hak bawah tu kecil pula. Jadi kita tak baca hak yang bawah tu. Sebenarnya ana rasa nak baca sangat hak yang bawah tu, sebab hak yang atas tu, hak yang disebut dalam kitab Izalatul Iltibas, sebenarnya dia sebut tidak maksudnya tidak lengkap. Dia sebut tidak lengkap. Jadi dia lengkapkan huraian dia melalui penambahan hak yang berada di bawah. Okey, cuba kita bacalah sikit. Kita baca cuba kita tengok muka surat 33. Ana nak baca huraian penambahan di dalam kitab Izalatul Iltibas. Okey. Kena tok gana kita nak wis selesa sikit. Pegang ni. Biar selesa sikit. Gitu. Baru nampak selesa sikit kan.
Okey, ziyadah wa tafsil. Okey, kita tengok muka surat 33, nota kaki nombor 1, kita baca situ Ziyadah wa tafsil, penambahan dan perinciannya. Hadhil mas'alatu tusamma mas'alata turuwil mani'. Masalah ni dinamakan sebagai masalah datang mani'. Wala dakhla laha fi babil haidhi. Dan tidak ada dakhla, ay la sya'na laha, ay la alaqata laha fi babil haid. Dia tidak adalah tidak ada masalah ni bukanlah permasalahan yang khusus dengan bab haid. Bukan permasalahan yang khusus. Bukan permasalahan yang khusus dengan bab haid. Sebab tu dia kata la dakhla laha. Ya la dakhla laha maksudnya la alaqatan khassatan, la alaqata khassah fi babil haid. Maksudnya bukanlah ada persangkutan yang khusus dengan bab haid. Walaysat khassatan bin nisa, dan masalah ni bukanlah khusus dengan perempuan. Wa aslul kalami 'alaiha, dan asal perbincangan atas permasalahan ini fi babis solah, dalam bab sembahyang. Walakin dzukirat huna, tetapi disebut masalah ni di sini min babil istitrad, daripada bab sambil-sambil. Kita tidak sambil-sambil menyelang minum air. Sambil-sambil lalu kita sebut bab ni. Sebab dia wali hajatin nisa'i ilaiha kathira, kerana keperluan perempuan kepada masalah ni banyak. Sebab perempuan amat memerlukan kepada memahami permasalahan ni. Fakana min haqqiha alla tughfal, maka selayak dan sepatut permasalahan ini tidak diabaikan. Mesti kita kena ambil berat masalah ni. Okey, tengok. Fa idza kanatil mar'atu tahiran min al-haidh wan nifas, apabila adalah seorang perempuan suci daripada haid dan nifas, wa syakhsu, dan seorang lelaki salim min al-junun wal ighma, selamat maksudnya tidak ada gila dan tidak ada pitam ataupun pengsang. Okey, jadi seorang perempuan saat itu suci daripada haid, suci daripada nifas, ataupun seorang saat itu dia tidak gila dan dia tidak pengsang, fahadat, lalu dia datang haid. Okey, au nafasat, ataupun nufisat, ataupun Allahu Rabbi, nafisat, ataupun dia datang darah nifas, au junna, ataupun dia gila, au ughmiyah, ataupun pitam, awal waqtil fardi, pada permulaan waktu fardu. Masuk je fardu, tiba-tiba dia pengsang, tiba-tiba dia pitam. Masuk je sembahyang zuhur, tiba-tiba dia dicocok ataupun ditidurkan kerana COVID tahap 5 sebagai contoh. Sama ni. Wastaghraqa hadzal mani'u baqiya waqtil fardi, dan menghabisi mani' ini waktu fardu yang berbaki. Sampai ke habis waktu masih lagi ada mani' ini. Baik. Tu maksud wastaghraqa hadzal mani'u baqiya waqtil fardi. Maksudnya start daripada keluar darah sampai ke habis waktu masih lagi ada darah. Start daripada gila sampai ke habis waktu masih lagi gila. Start daripada pengsang sampai ke habis waktu masih lagi pengsang. Tak sedar. Ketika tu wajabat hadhihi salatu faqat, wajib sembahyang ini sahaja. Lallati ba'da, dan tidak wajib sembahyang selepas daripadanya, allati tujma'u ma'aha, hak yang boleh dibuat jamak dengannya. Tak wajib lah. Ini masalah dia. Masalah kalau dia berlaku dalam waktu zuhur. Okey, masuk je waktu zuhur, dia masih tu okey, sihat lagi, tak gila lagi, tak datang haid lagi, tak datang nifas lagi. 10 minit dia tak sembahyang lagi, tiba-tiba dia gila, tiba-tiba dia pitam, tiba-tiba dia ditidurkan, tiba-tiba datang nifas, tiba-tiba datang haid. Sampai habis waktu, sampai ke masuk waktu asar pun masih lagi datang haid, maka hanya wajib dia qada sebalik sembahyang zuhur. Sembahyang asar tidak wajib dia qada balik, walaupun zuhur dengan asar adalah satu waktu bagi orang yang bermusafir, bagi kalau sekiranya dia nak melakukan jamak taqdim. Tapi dalam masalah ni hanya wajib dia kena sembahyang zuhur, tidak wajib dia sembahyang asar. Hak wajib sembahyang zuhur asar kalau darah berhenti dalam waktu asar. Okey, jelas kan? Okey. Satu. Katanya in adrakat hadhihi almar'atu aw asy-syakhsu, jika dia sempat, perempuan ini sempat ataupun seorang lelaki tak disempat, min awali waqti hadhihi as-salah, daripada permulaan waktu sembahyang ini, qabla urudil mani', sebelum daripada datang mani', lahuma, datang mani' bagi keduanya, dia sempat qadra ma yas'ul fardha bi akhaffi mumkin, dia sempat tempoh yang telus untuk melakukan sembahyang fardu yang serekah mungkin. Maksudnya sembahyang zuhur kita ambil yang ringkas, kita kata 5 minit sebagai contoh.
Bima fi dzalika qasrul musafir. Sama jugalah kalau orang yang bermusafir kena kira sembahyang qasar dia, dua rakaat. Wa wasi'a aidan, dan telus juga ma'a qadril fardi, serta kadar fardu itu bi akhaffi mungkin, dengan tempoh yang paling ringkas. Telus juga miqdaru tuhrin la yumkinu taqdimuhu qabla dukhulil waqti, kadar suci yang tidak boleh didahulukan sebelum daripada masuk waktu. Wa dzalika katayammum. Contohnya seperti tayamum. Tayamum boleh tak kita nak bertayamum sebelum daripada masuk waktu sembahyang? Tak boleh. Mesti kita kena tayamum setelah daripada masuk waktu sembahyang. Jadi bermakna tempoh tayamum kena ambil kira. Fa innahu la yumkinu an yatayammama illa ba'da dukhuli waqti shalah. Kerana sesungguhnya tidak boleh ditayamum melainkan setelah daripada masuk waktu sembahyang. Bi khilafil wudu, berbeza dengan wudu. Fa innahu yumkinu taqdimuhu qabla waqti shalah. Boleh didahulukan wudu sebelum daripada waktu sembahyang. Maka fala yushtaratu an yasa'ahu ma'a qadril fardhi. Maka tidak disyaratkan telus untuk wudu serta dengan kadar fardu. Okey, boleh faham? Sebab wudu boleh dilakukan sebelum daripada waktu sembahyang. Jadi adakah kira tempoh wudu? Tidak dikira. Okey, jelas kan? Wa idza lam yudrik, ataupun wa idza lam yudrak min dukhuli waqtil fardhi, jika tidak sempat daripada masuk waktu fardu, qadru ma yasa'uhu ma'a tuhri alladhi la yumkinu taqdimuhu, kalau tidak sempat sebelum daripada masuk tidak sempat daripada masuk waktu fardu, kadar tempoh yang telus bersama dengan bersuci. Kadar tempoh yang telus untuk sembahyang bersama dengan tempoh suci, hak yang tidak boleh didahulukan di atas waktu. Okey, boleh faham? Maka fala tajibu alaihi hadhihi as-salah, maka tidak wajib atasnya sembahyang ini, sebab dia tidak sempat tempoh sembahyang saat itu. Tapi kira kadar serengkah-rengkahnya. Sembahyang zuhur 5 minit. Okey, boleh faham? Jadi dia hanya sempat 2 minit je daripada masuk waktu sehingga keluar darah haid, datang mani'. Maka wajib tak di sembahyang zuhur tu? Tak wajib. Okey. Jelas tak ni? Jelas dah. Okey. Sebab dia di adami tamakkun min fi'liha qabla wujudi hadhil mani'. Sebab tidak boleh dia mengerjakan sembahyang sebelum daripada ada penghalang ni. Sebelum daripada ada penghalang ni, dia tidak boleh mengerjakan sembahyang tersebut. Okey. Seterusnya katanya walau tawwalat salataha, sekiranya seorang perempuan memanjangkan sembahyangnya. Dia Allahu Akbar, ketika itu dia suci, dia panjang sembahyang, panjang. Fahadat fiha, datang haid dalam sembahyang. Tengah-tengah sembahyang datang haid. Wa qad madha minal waqti ma yas'uha, sedangkan berlalu daripada waktu sembahyang tempoh yang telus untuk sembahyang. Jadi kalau dia sembahyang molek daripada mula masuk waktu sehingga datang haid, sempat dah dia sempurnakan sembahyang, tapi dia panjangkan sembahyang. Jadi tidak sempat nak pergi sembahyang, datang haid, batal sembahyang. Okey, boleh faham? Wa qad madha minal waqti ma yas'uha law khaffafat. Kalau dia ringkaskan sembahyang, dia sempat untuk menghabiskan sembahyang dalam waktu sebelum daripada datang haid. Okey, jelas kan? Au madalil musafiri min waqti salatil maqsurah ma yas'u rak'atain, ataupun berlalu bagi orang yang bermusafir daripada waktu sembahyang hak yang dikosongkan tempoh kadar 2 rakaat. Orang musafir kena kira 2 rakaat saja. Okey, jelas. Orang hak yang bermukim kena kira berapa rakaat? 4 rakaat. Ketika tu lazimahumal qada, wajib keduanya kena qada balik. Kalau dia panjang sembahyang sampai dah nak habis, tiba-tiba datang darah haid, adakah wajib dia kena qada balik sembahyang tu? Kena tengok daripada permulaan masuk waktu hingga datang darah saat itu, sempat tak tempoh untuk dia menghabiskan sembahyang. Dan orang musafir kena kira tempoh 2 rakaat. Okey, jelas kan? Okey, seterusnya katanya kita tengok pada muka surat 34, sebab kita nak baca nota kaki. Kita tengok nota kaki nombor 2. Dia kata ni raji' tuhfatul muhtaj ma'a hasyiah Abdul Hamid. Dia kata cuba kamu rujuk kitab Tuhfatul Muhtaj bersama dengan hasyiah Abdul Hamid. Baik. Seterusnya katanya ziyadah wa tafsil, penambahan dan perincian. Katanya wa hadhil mas'alatu tusamma mas'alata zawalil mani'. Masalah ini dinamakan sebagai masalah hilang mani'. Wa mahalluha aidan babu salat. Tempatnya juga adalah dalam bab sembahyang. Okey, wa mahalluha aidan bab salat ai fi bab salat. Boleh kita kata gitu. Fa idza zala al mani', apabila hilang mani', ai mani'u ijab salat, penghalang kewajipan sembahyang. Contoh ka'an taharatil haid, ataupun ka'an tahuratil haid, seperti
suci perempuan yang haid, awin nufasa ataupun perempuan yang nifas. Wa qad baqiya min waqti salati, sesungguhnya masih lagi berbaki daripada waktu sembahyang, qadru ma yasa'u takbiratul ihram, kadar yang telus takbiratul ihram. La dunaha, tidak kurang daripada tempoh takbiratul ihram. Okey, kadar takbiratul ihram lama mana mi? 2 saat. Jangan kurang daripada 2 saat. Okey. Tu contoh je lah. Maka ketika tu wajibat hadhihi salah, wajib sembahyang ni. Wajib dia kena sembahyang. Jadi kalau darah haid berhenti pada penghujung waktu, sempat tempoh kadar takbiratul ihram sekalipun, walaupun dia tidak mandi lagi, yang penting daripada bersih darah sehingga keluar waktu, sempat kadar takbiratul ihram, sempat 2 saat, maka ketika itu wajib sembahyang ni. Bisyarti an tabqa salimatan minal mawani' allati tamna'u sihhata as-salati kal ighma'i wal junun biqadri at-taharati was-salati bi akhaffi ma yumkin. Dengan syarat dia saat itu kekal salimah. Salimah ni selamat, maksudnya tidak ada perkara yang menghalang sah sembahyang. Contoh seperti pengsang ataupun gila, dengan kadar taharah dan sembahyang. Kena kira kadar taharah dan sembahyang. Jelas tak tadi? Jadi orang puan tu dia mengalami suci. Okey, mengalami suci pada penghujung waktu asar. Tiba-tiba datang gila lepas daripada tu. Adakah wajib dia kena sembahyang asar? Maka kena tengok. Kena tengok daripada tempoh berhenti darah hingga datang gila, sempat tak kadar waktu untuk sembahyang dan waktu untuk bertaharah. Kalau sempat untuk sembahyang dan taharah, maka wajib dia kena sembahyang dan wajib dia kena wajib dia kena qada balik. Wajib dia kena qada balik. Okey, gitu kan? Kalau dia sempat 2 waktu, wajib dia kena qada 2 waktu. Okey, tapi kira bi akhaffi ma yumkin, dengan serengkah-rengkah mungkin. Serengkah mungkin kalau sembahyang asar kita kata 5 minit sebagai contoh. Falau adal mani', kalau sekiranya kembali oleh mani' qabla dhalika, sebelum demikian itu, lam tajibis salah, tidak wajib dia sembahyang. Contoh, ka'an tahurat ataupun ka'an taharat, seperti bahawa sucilah perempuan minal haidhi, daripada haid, miqdara daqiqatain, kadar 2 saat. 2 saat pula, 2 minit. 2 minit fi waqti dhuhri, pada waktu zuhur. 2 minit daripada waktu zuhur apabila dia mengalami suci, thumma junnat, kemudian gila. Lepas daripada 2 minit suci, gila. Ba'da hadhihi daqiqatain, selepas daripada 2 minit ini, maka fala yajibu qada'u hadhihi salah, tidak wajib qada sembahyang ini. Lianna daqiqatain, kerana 2 minit saat itu, lianna daqiqataini hadhihi, kerana 2 minit ini, la tasa'u salata wa taharata bi akhaffi mumkin, dia tidak telus sembahyang dan taharah dengan serekah-rekah mungkin. Baik, panjang lagi, tapi kita penghujung waktu dah. Jadi insya-Allah kita sambung balik pada hari Ahad ni. Jadi untuk hari ni, atas kekurangan tu ana minta maaf banyak. Insya-Allah kita akan cuba jawab soalan sekejap. Kalau sekiranya kita tengok sekadar yang kita sempat. Hari ni ada kekurangan, jadi kita minta mohon maaf banyak. Jadi kita cuba jawab soalan yang diajukan oleh peserta kita. Ini soalan Okey, kita ambil soalan daripada bawah ataupun daripada atas. Soalan daripada saudara Fazrul Hakim. Salam Ustaz, kalau orang puan musafir lepas tu suci waktu asar, boleh ke perempuan tu jamak takhir dan qasar zuhur dengan asar? Jika boleh, perempuan tu kena niat atau untuk jamak takhir. Syukran. Jadi dia kata orang puan tu musafir lepas tu suci waktu asar, boleh tak dia nak jamak takhir dan qasar zuhur dengan asar? Jadi nak tanya gua ni, dah kan orang puan apabila suci dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang asar, wajib dia kena sembahyang zuhur. Betul tak gitu? Wajib kena sembahyang asar, wajib kena sembahyang zuhur. Jadi kalau sembahyang asar tu dia bolehlah buat qasar, buat 2 rakaat kerana dia bermusafir. Soalannya sembahyang zuhur saat ni tu boleh tak dia nak buat qasar juga? Sembahyang zuhur boleh tak dia nak buat qasar? Baik. Boleh ke tak kena tengok masa dia bermusafir tu bila. Boleh faham? Dia bermusafir tu bila? Jelas tak? Kalaulah dia bermusafir sebelum daripada waktu zuhur, faham? Kalau dia bermusafir sebelum daripada waktu zuhur, jadi bermakna waktu zuhur dia telah bermusafir. Jelas tak? Waktu zuhur dia telah bermusafir. Maka ketika itu boleh dia qasar sembahyang zuhur. Kerana setiap sembahyang yang terlupu, perhati molek, setiap sembahyang
yang terluput daripada kita ketika kita bermusafir dan kita nak qada ketika kita bermusafir, maka boleh kita qada secara qasar. Tetapi kalau sembahyang terluput ketika kita bermukim, maka kita nak qada dalam bermusafir mesti kita kena qada secara tamam. Sama juga sembahyang yang terluput ketika kita bermusafir, kita nak qada ketika kita bermukim, wajib kita kena buat tamam. Hak yang boleh buat qasar adalah dua syarat. Syarat yang pertama, sembahyang tu terluput ketika kita bermusafir. Yang keduanya adalah kita qada saat itu ketika kita bermusafir. Harap saudara Fazrul Hakim faham apa hak yang ana sebut saat ni. Baik. Kita buat contoh yang kedua untuk soalan saudara Fazrul Hakim. Contoh yang kedua begini. Dia sekarang ni dia bermusafir pada apabila masuk, okey. Apabila masuk waktu asar, barulah dia bermusafir. Okey, apabila masuk waktu asar, maka barulah dia bermusafir. Apabila masuk waktu asar baru dia bermusafir, jadi bermakna sembahyang zuhur saat ni tu terluput ketika dia bermukim. Betul tak gitu? Terluput ketika dia bermukim. Maka tidak boleh dia nak qada zuhur dengan qasar ketika dia bermusafir. Sebab tidak cukup syarat dia. Okey. Apakah hukum makan ubat untuk menahan haid supaya boleh berpuasa penuh 1 bulan Ramadan? Hukum dia adalah diharuskan, tapi dengan syarat ia tidak mendatangkan mudarat. Boleh kalau tidak mendatangkan mudarat. Kalau mendatangkan mudarat, tidak dibolehkan. Walau bagaimanapun, hak yang paling afdal bagi perempuan membiarkan haid dia berjalan keluar sebagaimana yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Ini adalah merupakan sesuatu yang Allah Taala tetapkan ke atas anak perempuan Nabi Adam. Tapi daripada segi hukum tidak menjadi masalah kalau nak makan ubat penang haid. Tapi dengan syarat jangan mendatangkan mudarat ke atas diri dia. Wallahu a'lam. Okey, kita ada soalan lain lagi ya. Tak ada dah ni rasanya. Okey, kalau tak ada dah, ana dak jumpa cari je. Okey, dah apalah, kalau ada lagi kita jawab akan datanglah. Kita jawab insya-Allah pada hari Ahad ni insya-Allah kita akan jawab. Dan sekali lagi ana minta maaf banyak atas kekurangan pada hari ni. Okey, faham untuk qasar, tapi untuk jamak takhir adakah boleh ustaz? Sebab syarat untuk jamak mesti diniatkan. Okey, masalah sekarang ni dia dia bukan kita tanpa kita melihat jamak ke tidak, wajib kepada dia sembahyang zuhur. Wajib kepada dia sembahyang zuhur. Tanpa dilihat kepada jamak ataupun tidak, wajib kepada dia sembahyang zuhur. Kerana ni dia bukan jamak takhir. Ni bukan jamak takhir. Sebab itulah diwajibkan kepada orang yang bermukim. Okey, boleh faham tak? Orang yang tidak bermusafir wajib juga sembahyang zuhur. Apatah lagi orang yang bermusafir. Dia ni bukan kira jamak ni. Dia bukan kira jamak. Sebab ni bukan khusus kepada orang yang bermusafir, bahkan kepada orang yang tidak bermusafir sekalipun hukum dia sama. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.